حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala Syekh Ahmad ibn Muhammad Zainin bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan dalil fatanah itu betul, situ dah. Dan bermula dalil yang menunjukkan mesti para Rasul alaihimus salatu wassalam bersifat dengan cerdik, iaitu fatanah, dan tentu tidak bodoh. Eja Buddha tu bodoh. Eja kita lah bawau dawau ho bodoh. Kalau eja dia tu baca dalam logat kita hak Malay ni Buddha dari sini. Melainkan kita kena buat logat orang bahasa orang Kelantan bodoh, baru jadi bodoh baru boleh. Baik, hari ni nak masuk dalil dia lah, kerana tiap-tiap pegangan kita tu tak dapat tidak nak keluar daripada dihukumkan muqallid. Apa muqallid? Pak turu orang mutaba'atu lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalilin. Ikut mulut orang lain dari kerana asabiyah, ta'assub. Tu puak kita, kumpulan kita, syekh kita, tok guru kita, ustaz kita. Tu ta'assub asabiyah tu. Bila dalilin tanpa mengetahui dalil. Tu hukumnya khilaf ulama. Kata wakilannya kufrun, kufur lagi. Tapi hak sahihnya iaitu orang muqallid ni iman dia tu sah, akidah dia tu sahihah, tapi dia berdosa. Dia meninggalkan mengaji, belajar, tafakkur, berfikir, berdosa dia. Kalau dia tu ahliyatul nazar, dia panggil ahliyatul nazari. Ahli untuk berfikir.
Maka kerana itulah tiap-tiap mu'taqadat, tiap-tiap i'tiqad kita ni diiringkan dengan dalil. Sekurang-kurang dalilnya ialah dalil akli. Orang panggil dalil ijmali, hak akli. Itu sekurang-kurang dalil hak fardu ain kita kena kuasai, kena tahu. Nah, kalau gitu kata dia, dan dalil fatanah itu, kejap rekah gitu ya, kita kena takdir lah. Dan bermula dalil yang menunjuklah ia dalil di atas mesti bersifat fatanah para rasul alaihimus salatu wassalam, dan tentu tidak bodoh mereka itu rasul alaihimus salatu wassalam itu. Itu takdir gitu. Satu dalil menunjuk di atas dua madlul. Madlul itu mana benda yang ditunjuk, itu mana madlul. Satu dalil menunjuk di atas dua madlul. Mana? Menunjuk di atas mesti bersifat para rasul dengan cerdik fatanah, menunjuk juga tentu tidak bersifat mereka itu dengan bodoh. Dengan bodoh. Tu baladah. Baladah kalau ke Arab yang panggil baladah, bodoh. Itu ialah bahawasanya tatmimul kalam, tidak rojok ke mana-mana situ tu. Jika ternafi daripada mereka itu Rasul alaihimus salatu wassalam oleh fatanah. Tu. Jika tu orang panggil jika fardu takdir wak lolok, bohong-bohong. Bukannya benda tu jadi sungguh dah. Orang panggil qadiyatul fardiyatu la taqtadil wuku'. Qadiyah fardu takdir ni tidak membawakan perkara tu benar-benar berlaku. Hanya kita nak buat lolok tu untuk ambil natijah isbat. Tu. Jika ternafi, wak lolok, jikalau ternafi, tak ada. Ternafi mana tak ada. Jika ternafi ni, jika tak ada daripada mereka itu para rasul oleh fatanah. Oleh itu fa'il bagi ternafi lah. Tu dia guna cara orang panggil terjemah, orang panggil bercakap tu cara Arab. Cara Arab gitu. Bila ada fa'il ada fa'il dia. Jikalau ternafi, yakni tak ada daripada mereka itu Rasul alaihimus salatu wassalam oleh fatanah. Kalau Rasul tak cerdik, jawabnya nescaya tu jawab bagi jika. Nescaya tiada kuasa mereka itu Rasul atas mendirikan hujjah atas segala lawan mereka itu Rasul. Ya gipitah selalu dah ni. Ya kalau hak comelnya gini. Jika tak ada daripada mereka itu Rasul oleh fatanah, nescaya bersifat dengan lawan baginya, iaitu lawan bagi fatanah tu baladah, iaitu bodoh. Gitu dulu. Jika bodoh mereka itu Rasul alaihimus salatu wassalam, nescaya tiada kuasa mereka itu Rasul. Dah bodoh, tak mampu lah, tak kuasa mana tak mampu mereka itu Rasul atas mendirikan hujjah tu atas segala lawan. Tak boleh nak berhujah lah. Orang kafir kata warna tu mengangur gitu, tak nak jawab apa. Dah kalau bodoh nak jawab ke mana? Tak boleh nak jawab apa. Sedangkan tu cerita para rasul ni berdebat dengan Namrud seumpama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa berdebat dengan Firaun. Itu dinakalkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Betapa cerdiknya para rasul ni dalam berdebat, berhujjah dengan musuh, dengan lawan dia seumpama Namrud, Firaun. Lebih-lebih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita dengan khabar mutawatir. Apanya? Iaitu lawan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu tak boleh nak mati ke hujah. Tak boleh. Senantiasalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh berhujah, boleh berdebat, boleh berlawan. Bahkan dalam Qurannya disuruh nak pula berdebat. Tu.
Apa dalam Quran kata? Wajadilhum billati hiya ahsan. Itu. Tu. Ajak manusia kepada Allah Ta'ala atau ayat Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, serulah. Tu kan suruh tu. Perintah, amar. Ud'u ila sabili rabbika. Serulah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan manusia tu ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhan engkau, bil hikmah, dengan bijak laksana. Tiba-tiba Rasul tidak fatanah. Nak seruan dengan bijak, dengan bodoh gitu lah jawab dia. Nah, kau mana lagu tu? Nah. Tu tentu dah Rasul tak boleh nak tunai tu kalau Rasul tak bersifat dengan fatanah. Dah Tuhan suruh seru manusia ke jalan Tuhan tu dengan bijak, dengan hikmah. Nah, tiba-tiba Rasul tu tidak fatanah, mana tidak cerdik. Bila tak cerdik tentu dah baladah, apa? Bodoh. Pah boleh ke kira-kira Rasul nak menunaikan perintah Allah Ta'ala? Allah Ta'ala suruh Rasul seru manusia ke jalan Tuhan tu dengan bijak. Nak seru dengan bijak ke mana? Dia sendiri pun bodoh. Boleh terima kan? Bah Rasul pula tak boleh nak tunai perintah Tuhan. Artinya langgar perintah Tuhan. Pula. Sedangkan kita duk belajar dah sebelum ni Rasul tu maksum, terpelihara daripada melakukan kesalahan. Tu tidak melaku Rasul ni akan kesalahan. Tu. Hatta benda khilaful aula pun para Rasul tu tak buat. Apa tak lagi makruh, apa tak lagi haram nah. Kira-kira kalau Rasul tu orang panggil tidak bersifat dengan fatanah, bahkan baladah yang ni bodoh. Nah, bolehkah Rasul tu nak tunaikan perintah Allah Ta'ala suruh seru manusia dengan jalan bijaksana? Tak boleh. Wal mau'izatil hasanah, peringatan yang baik. Peringatan yang baik. Peringatan yang baik kok mana dia sendiri pun tak reti nak cakap baik. Nah, boleh? Tak boleh. Habis perintah Allah Ta'ala dia tak tunai. Jadi dia tidak maksum pula dah. Dilanggar perintah Tuhan. Nah, dia ajak orang dengan bodoh gitu. Dia peringat orang pun dengan kasar gitu. Guna perkataan tak betul, tak kena, tak sedap orang dengar. Dah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan mujadalah lah, berdebatlah, berjidallah. Nah tu. Dengan mereka itu dengan jidal yang ahsan, terlebih baik. Tiba-tiba Rasul tu tidak bersifat dengan fatanah, dengan cerdik. Bahkan fardu takdir dia baladah, bodoh. Boleh ke dia nak berdebat dengan musuh dia dengan sangat baik, hujahnya mati kukuh? Tak boleh. Awal lah dia sendiri mati kukuh. Tu. Berat tu. Jadi berat kan? Tu tengok. Sebab tu dia kata, jika ternafi, yang jika tak ada daripada mereka itu rusul alaihi wassalatu wassalam oleh fatanah, jawab dulu mula-mulanya, nescaya bersifat mereka itu dengan baladah. Satu. Jika bersifat mereka itu dengan baladah bodoh, nescaya, baru sini, nescaya tiada kuasa, tiada mampu mereka itu rusul alaihi wassalatu wassalam atas mendirikan hujjah, atas yakni mudarat, mengalahkan segala lawan. Mendiri itu mana? Menegakkan, iqamatil hujjah. Iqamatil hujjah. Tu orang panggil cerdik. Mana? Mampu orang panggil iqamatul hujjah, mendirikan hujjah. Fuak kafe kata lagu ni, dia boleh lawan. Tu dia boleh mari orang panggil hujjah, sama ada nakli atau akli. Dari segi hak Tuhan sendiri wak mari ayat Qurannya sudah. Kemudian ayat Quran itu sendiri berbetulan dengan akal manusia bila manusia tu betul cara memikir. Itu orang panggil akli. Tu. Dan iaitu tiada kuasa. Situ dah.
Dan iaitu tiada kuasa, tak mampu mereka itu rusul nak iqamatil hujjah ala mu'tari, di atas lawan dia tu. Tak mampu rusul nak menegakkan hujjah, mustahilun, iaitu perkara tentu tidak, perkara tentu tak boleh terima dengan akal kita tu. Itu makna mustahilun. Perkara tentu dak, perkara tentu tidak, tak boleh terima dengan akal kita. Kenapa tak boleh terima dengan akal kita? Mustahil. Ilak pada kata mustahil, kerana mengkhabarkan oleh Quran. Kerana Al-Quran sendiri cerita. Cerita. Al-Quran sendiri cerita. Cerita gapo? Tu. Kerana mengkhabar oleh Quran dengan mendiri mereka itu akan hujjah atas segala lawannya, yakni atas segala pihak lawannya mereka itu, para anbiya, para mursalin. Tu Al-Quran mari cerita. Nabi Ibrahim tu lagu mana dia berhujjah. Dengan Namrud. Al-Quran cerita. Belak sendirilah Al-Quran. Kita nak belak Quran tak ada dah. Cari sendiri dalam Quran. Quran sendirinya cerita. Cerita apa? Cerita lagu mana para nabi ni berdebat, berhujjah. Dengan fofok kafir, antara lainnya dengan Namrud. Tu. Ya. Dalam surah berapa ni? Dalam surah An'am tu ada dah. Dalam surah An'am tu ada. Cuba kita tengok surah An'am. Ai kat tekok mana ni? Banyak tu dalam surah Al-An'am tu. Ayat ada. Ayat 83. Ayat 70. 7 pun ada. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Itu antara ayat-ayat dia tak kala mana Nabi Ibrahim tu tengok pada bulan. Maka Nabi Ibrahim pun kata, hadza rabbi, ini Tuhanku. Ni ramai orang duk pergi kata Nabi Ibrahim pun kufur juga. Apa? Tengok mataharinya kata ni Tuhan, tengok bulannya kata tu. Bukan. Itu orang panggil uslub Nabi Ibrahim nak bawa kita mikir. Nak bawa kita mikir. Kalau mu kata matahari Tuhan, kerana dia cerah, nak cahaya separuh bumi, banyak urusan kita boleh buat di siang hari kerana cerah. Ni banyak hilal juga. Apa hilal lagi tu Tuhan ke? Dia nak suruh kita mikir tu. Tu hilal tari naik bulan. Bulan ikut Tuhan pula nya. Dia. Bukan Nabi Ibrahim kata tu atas jalan sengoti, kata i'tikad bulan ni Tuhan. Dah. Ini orang panggil cara mikir. Tu akal kita. Biar boleh mikir tu. Jangan duk telas-telasnya tu ni. Tu. Sebab tu dalam Quran kata falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi.
tatak kala mana melihatlah oleh Nabi Ibrahim akan bulan. Hal keadaan terbit bulan tu, baziran. Qala hadza rabbi. Nabi Ibrahim kata, inilah Tuhan aku ni. Kata tu bukan sekretar i'tikad dah, supaya manusia ni reti mikir. Tapi falamma afala, tatak kala mana tenggelam terbenam pula bulan. Qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalli. Kalau Tuhan tak bagi hidayah petunjuk, nescaya kita ni berada dalam keadaan kaum yang disesatkan. Mana duk i'tikad kata bulan tu Tuhan. Tuhan apa duk hilang lagu tu. Tuhan ni tak akan hilang. Tu tak akan hilang. Kalau hak jenis hilang lagu tu bukan Tuhan, itu banyaklah dalam Quran. Nabi Ibrahim tu berhujah. Tu berhujah dengan manusia, cara orang panggil Nabi ni bawa, orang panggil apa, cara mikir nak cari Tuhan hak sebenar. Nak cari Tuhan hak sebenar. Tu kita boleh pergi cek sama-sama lah dalam Quran tu. Pergi cek balik dalam Quran, tengok lagu mana cerita Allah Ta'ala hikayatkan perkataan para Nabi ni. Perkataan Nabi Ibrahim terutamanya. Nabi Musa pun ada di hikayat dalam Qurannya, berhujah dengan Fir'aun dan sebagainya. Jadi nak cerita katanya, kerana apa mustahil? Tak boleh terima dengan akal kita kata para rasul tu tak kuasa, tak mampu berhujah. Kerana mengkhabar, kerana ada cerita, ada khabar oleh Quran dengan mendiri oleh mereka itu rasul akan hujah atas segala lawan. Bila Quran sendiri hak cerita, bermakna Quran ni khabar mutawatir. Maka khabar mutawatir ni yufidul yakin, memberi faedah yakin. Hadis yang mutawatir juga memberi faedah yakin. Bukan hanya Quran sahaja yang mutawatir. Tu hadis pun ada yang mutawatir. Kenapa Quran tu apabila kita baca Quran, apa yang dicerita dalam Quran tu wajib kita kena i'tikad dengan yakin. Tidak boleh zon-zon, tak boleh. Kerana khabar Quran tu khabar yang mutawatir. Tak ada Quran ni sahih ke dhaif. Tak. Quran sahabat kita ni mutawatir. Beribu orang sahabat hafal. Setiap tabaqah daripada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, siapa ke ulama-ulama, siapa ke hak selaki-laki kita lah ni, siapa gitu Quran. Tak mungkin sepakat nak dusta. Kalau perawi tu orang panggil 3-4 orang, boleh jadi juga nya pakat nak pelawak kita ada ni. Ni dok. Ribu-ribu. Tak nak 1000 lah, kalau puluh-puluh pun tak nak pakat dusta, kena habis duit dululah. Suap demo dak ni. Pakat supaya kawai royak dah. Tak apa kawai baik ni ni. Tu. Dah. Maka kerana itulah orang panggil khabar mutawatir ni yufidul yakin. Sama juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada peringkat mutawatir, itu pun memberi faedah yakin. Adapun khabar ahad, maka sepakatan ulamanya ada. Kalau Bukhari Muslim yang meriwayat dalam sahihnya, itu juga memberi faedah yakin. Karena ashahul kitab ba'da kitabillah sahihil Bukhari wa Muslim. Sesahih-sahih kitab setelah Al-Quran ialah sahih Bukhari dan Muslim. Gitu dah. Tu. Lepas tu hak kata zon tu hak mana? Hak kata zon tu selain daripada Bukhari Muslim. Itu pun bukan pukul rata ulumul hadis mabniyatun ala zanni, tu tak betul. Tak ada kaedah lagu tu. Tak pernah disebut oleh ulama ulumul hadis mabniyatun ala zanni, tak ada. Ilmu hadis dibina di atas zan. Aslan belako-lako. Tak ada gitu. Hak adanya apa? Adanya ar-riwayatul ahad mabniyatun ala zanni ala sabilil ghalibi. Itu ada betul kaedah tu. Periwayatan hadis ahad itu dibina di atas zan,
pada kebanyakannya, bukan semua. Kerana Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada hadis ahad banyak dah tu. Nah, lepas tu zon juga dah. Nah, dah. Zon tu bukan makna sangka-sangkaan. Kena faham molek pula itu. Nah, zon tu dengan makna kuat. Tu kuat orang panggil apa? Nak kata mana Kerana zon dalam ilmu akidah ni idrakut tarafain, idrakut tarafain fil qalbi ala rajihi. Itu dia panggil apa? Zon dalam ilmu akidah. Mana mendapatkan dua tepi dalam hati kita ni, salah satunya kuat, rajih. Maka hak rajih tu orang panggil zon, hak marjuh tu dipanggil waham. Nah. Adapun zon di sini dengan makna ghalabatuz zon. Apa? Kuat sangka kita, kata Nabi SAW yang sabda. Itu berlaku kepada hadis ahad. Mana? Masyhur, aziz, gharib. Hak tu sahih li zati, sahih li ghairi, hasan li zati, hasan li ghairi, dhaif li zati, dhaif li ghairi. Itu hadis Nabi lah ke tu. Nah, tu dhaif pun hadis Nabi, yang kata dhaif bukan hadis Nabi. Hak bukannya maudhu'. Tu. Nah, maudhu', makzub. Yang didusta ke atas nama Nabi. Hak tu pun bukan, hak tu baru bukan hadis Nabi. Itu pun cermatnya alim ulama. Nah, kalau kita baca lagi tak kan? Seumpama hadis maudhu', hadis maudhu' bukan hadis Nabi. Mana? Kononnya Nabi SAW sabda mana? La tusawwiduni fi salatikum. Jangan kamu panggil aku sayyid dalam semayang kamu. Itu hadis maudhu' tu. Tapi cermatnya alim ulama. Kenapa? Boleh jadi sungguh ada, tak tahu. Kita pun tak tahu. Maka ulama kata, wa in sahha, jika sahihlah hadis tersebut. Hadis tu maudhu' tu. Tapi kalau sikit lagi jupuk, waduh perawinya. Nah, tak naiklah tahap sahih, hasan lah hasan. Atau dhaif lah. Jika sah lah itu hadis Nabi. Nah, fa mahmulun ala babit tawadhu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanggungkan hadis tersebut maknanya dalam bab tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi larang tu haram atau makruh, tidak. Hanya Nabi nak ayat tawadhu', jangan panggil sayyid lah aku dalam semaya kamu. Nah, panggil aku nama gitu juga lah. Itu hak Nabi untuk tawadhu'. Itu cermatnya alim ulama kita. Nah, itu. Jadi jangan kita kata ulumul hadis mabniyatun ala zanni. Tak betul tu, salah tu. Ilmu hadis dibina di atas zon belaka-belaka. Itu tak betul. Hak betulnya ar-riwayatul ahad mabniyatun ala zanni ala sabilil ghalibi faqat. Nah, periwayatan hadis ahad tu dibina di atas zon, atas jalan kebanyakan sahaja, bukan semua. Nah, tu. Lepas tu, azal dulu. Lepas tunya sikit lagi. Nah, tak boleh juga kita kata perawi yang siqah tu boleh jadi dusta. Tak boleh gitu. Dah siqah tu siqah lah. Nah, percaya. Tak tu boleh jadi tersilap. Itu hak betul. Perawi yang siqah boleh jadi tersilap. Jangan kata, perawi hak siqah boleh bohong. Kalau gitu, siqah kok mana dah bohong kan? Nah, dah bohong tak siqah dah lah. Tu azan dulu. Hai. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا مولانا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Jadi khabar mutawatir ini yufidul yaqin. Maka kerana itulah akidah, pegangan kita, akidah kita, tauhid kita, makrifat kita tu mestilah diambil min adillatil yaqiniyah. Diambil daripada dalil-dalil yang diyakinkan. Mana dalil-dalil yang diyakin? Itu Al-Quran. Satu, mutawatir. Dan hadis-hadis Nabi SAW yang mutawatir. Begitu juga hadis-hadis ahad yang mana ulama kata, sepakat kata bahawasanya ini memberi faedah yakin seumpama hadis-hadis yang terkandung dalam Bukhari dan Muslim. Jadi jangan kita kata ulumul hadis mabniyatun ala zanni. Ilmu hadis itu dibina di atas zon belako-belako. Itu salah. Tak betul. Yang betulnya riwayatul ahad mabniyatun ala zanni ala sabilil ghalibi faqat. Itu betul. Periwayatan hadis ahad dibina di atas zan, di atas jalan kebanyakan saja, bukan semua. Kalau kita kata ilmu hadis dibina di atas zan belako-belako, ini berbahaya. Membahaya apa? Kalau gitu betul lah fa inti hadis. Fa inti hadis ya hujah itu. Dia kata Al-Quran je hak betul daripada Allah Taala. Hadis-hadis manusia riwayat. Boleh dusta oleh hadis. Sahih hadis sisi awak, belum tentu sahih hadis saya. Kata ni. Sahara. Berat lagu tu. Runtuh masadir ahkamu syara'iyah yang kedua, iaitu as-sunnatun nabawiyah. Utuh sunnah, utuh ijma' ulama, qiyasul fuqaha, qiyasus sahih, utuh habis. Tinggal Quran saja. Jadi fak kita Quraniyun mana? Fak inti hadis. Ni jaga-jaga, ingat. Kalau kita salah cakap, kita tarik balik. Jangan wak tenggok, wak kerak-kerak panggil dia ni. Bila Tok Guru tegur barulah kita tu nak menerai. Tak tarik balik, terai je kak. Alhamdulillah lah wujud terai sikit je lah. Tapi duk oleh waktu lagi ilmu hadis dibina di atas zon. Tak betul.
Ilmu hadis tu sendiri sampai pada kita tak jalan ya, yakin. Ilmu hadis ni banyak. Nah, mastalah hadis, ilmu dirayah, ilmu riwayah, ilmu ilal, nah, ilmu jarh wa ta'dil. Tu macam-macam ilmu dalam ilmu hadis ni. Orang siapa kita tak jalan. Oi, mutawatir siapa? Berkitab-kitab berpuluh, beribu kitab dikarang oleh ulama-ulama hadis. Macam mana kita boleh kata zon tu? Nah. Baik. Tu kenapa mustahil para rasul tu tidak mampu mendirikan hujjah? Kerana mengkhabarkan oleh Al-Quran. Kerana ada dalam Quran Allah Ta'ala cerita. Dah. Kerana mengkhabarkan oleh Quran dengan mendiri mereka itu Rasul alaihimussalatu wassalam akan hujjah atas segala lawan, yakni atas pihak lawannya Rasul alaihimussalatu wassalam. Mana antara lain dalam surah Baqarah Allah Ta'ala cerita, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Nah, tu Tuhan kata, alam taro, apakah mu tidak perhati ilal ladzi, kepada orang-orang yang hajja Ibrahim, cengeng nak berdebat akan Nabi Ibrahim, fi rabbih, tentang Tuhannya. Tu bila tu an atahullahul mulka. Tu tak kala memberilah akan allazi, akan orang tadi tu, Namrud tu maksudnya, oleh Allah Ta'ala al-mulka, akan kerajaan. Tak kala mana-mana Namrud jadi kerajaan, dia mengaku ya Tuhan. Aku hebat sekali, aku Tuhan. Dia supaya perang pun ana rabbukumul a'la kata ni. Aku Tuhan. Ada lagi Tuhan lain pada aku Tuhan. Bila tu iz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ketika mana berkata oleh Nabi Ibrahim kepada Namrud, rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Tuhanku ialah Tuhan yang dapat menghidupkan dan mematikan. Bila Nabi Ibrahim kata lagu tu, qala ana uhyi wa umi, kata Namrud, aku pun boleh menghidup, aku pun boleh memati. Pak, dia suruh pengawal dia, pergi ambil banduai dalam penjara tu. Tu yang nak menunjuk kata bahawasanya dia pun boleh menghidup, dia pun boleh memati juga. Tu heret marilah banduai dua orang. Bila sampai depan Raja Namrud, Raja Namrud pun cabut pedang, bunuh salah seorang. Seorang lagi dibiarkan hidup. Dia kata Ibrahim, tengok, aku pun boleh menghidup, aku pun boleh memati juga. Tu. Qala Ibrahim. Kalau hujah tak Nabi Ibrahim? Tak kalau hujah. Ini sebagai satu contoh ni. Dicerita dalam Quran. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Tu. Jadi Nabi Ibrahim jawab kepada Namrud, fa inna Allah, maka bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala ya'ti bisyamsi minal masyriqi, Allah Ta'ala boleh mendatang, menterbitkan matahari daripada pihak masyriq. Tu. Fa'ti biha minal maghrib. Kalau mu kuasa sangat, mu waktu bik kut maghrib pula. Tuhan aku waktu bik matahari kut masyriq. Mu kuasa lah kan? Mu ke Tuhan juga kan? Mu waktu bik matahari tu kut maghrib. Boleh ke tak? Dah mu Tuhan sangat. Fabuhital ladzi kafar. Ngangom nate kapi tu. Fabuhital ladzi kafar. Tu. Tengangong lah. Kebingungan. Kalau itu kebingungan. Tengangong lah nate kapi tu. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk bagi orang yang zalim. Itu satu contoh. Banyak lagi dalam Quran. Jadi Quran ni khabar mutawatir. Khabar mutawatir yufidul yakin. Orang tolak khabar mutawatir itu bodoh. Kenapa khabar tersebut sampai kepada kita dengan bilangan perawi yang meriwayatkan khabar tersebut tak mungkin nak sepakat untuk dusta. Tak mungkin. Daripada zaman siapa pada kita sekarang. Maka memberi faedah yakin. Betul gapo hak di khabar ni. Maka Quran sendiri cerita apa? Nabi-nabinya boleh berhujjah dengan pihak lawan dia.
Bila boleh berhujah, tentu dah cerdik. Betul tak? Tak kira bodoh. Nak bodoh, nganggo situ. Bila? Tika mana dia ayat, tika mana Nabi Ibrahim, kita ambil contoh soal Nabi Ibrahim. Tika mana Nabi Ibrahim kata, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumi. Tuhan aku ni, hei Raja Namrud, boleh menghidup, boleh mati. Namrud kata, aku boleh juga. Qala ana uhyi wa umi. Aku boleh juga. Oh, ia pun bunuh orang. Seorang. Bah, ia pun biarkan seorang. Ha, tengok. Kalau Nabi Ibrahim itu tidak bersifat ngafatan, nah. Okey. Tak apa, awak betul juga dia. Okey, bye-bye. Nyanyi lagu tu. Nyanyi lagu tu dah ni. Tak. Nabi Ibrahim tak senyap situ. Hak senyapnya siapa? Nanti kafir tu hak senyap. Fabuhital ladzi kafar. Tengah-nganggo tu siapa? Kafir tu. Namrud tu hak kafir tu hak nganggo. Nabi Ibrahim tak nganggo. Nah, menabuhkan Nabi Ibrahim wak mari pula hujah. Nah. Tak berhenti dengan situ. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Nah, fa'ti biha minal maghrib. Hai, Tuhan aku boleh bawa matahari daripada masyriq. Mu Tuhan juga. Wak mari matahari daripada maghrib. Boleh tak? Nak beritahu mana? Heret matahari waktu tu. Kau mana? Tak boleh. Fabuhital ladzi kafar. Nganggo-nganggo. Dah banyak orang-orang kafir bila berdebat dengan para rasul, fabuhital ladzi kafar. Tercengeng. Nganggo-nganggo. Tak boleh nak jawab gapo sekarang. Menunjukkan para rasul tu bersifat dengan fatanah. Apa? Kuasa iqamatul hujjah. Mampu kuasa boleh menegakkan hujjah. Wa ibtali syubhah, dan membatalkan segala kesamaran-kesamaran daripada pihak mu'tarid, pihak lawan dia. Itu habis. Jadi Quran sendiri cerita kita tak kita tak percaya. Karena Quran tu khabar mutawatir. Hadis-hadis Nabi pun banyak cerita. Hak mutawatir pun ada. Dah. Maka kalau gitu sabitlah, yakinlah, kejaplah. Gitu. Teguhlah, boleh belakang lah tu. Maka sabitlah, yakinlah, kejaplah, teguhlah. Mana? Di dalam hati kita akan cerdik, yakni fatanah mereka itu rusul alaihimus salatu wassalam. Pasti mereka itu rusul alaihimus salatu wassalam tu cerdik. Kalau tak cerdiknya kalah lama dengan perang. Nya kalah lama dengan Namrud. Payah tak ikut juga kenapa? Tak ikut juga. Bukan sebab kalah hujah. Sebab takabur. Sombong. Tu sebab tak ikut. Bukan sebab kalah hujah. Nabi Nuh tu umur 300 lebih tu berapa ekor dia ikutnya? Berapa kerak dia ada ikutnya? Hak beribu lagi tak ikut Nabi. Hak tu bukan kerana kalah hujah. Kerana sombong. Tetaplah para rasul tu menang hujah. Maka sebab tu agama Islam, agama yang sebenar ni, agama yang ditegakkan dengan hujah. Tu sebab tu kalau kita benar, kita kena berhujah. Orang tawar dialog. Kalau kita benar, kita hujah. Sebab kita berani menimbulkan orang panggil kesamaran, syubhat, persoalan, isu. Maka bila orang dialog, kita kena sanggup. Saya sanggup untuk berdialog. Sebab saya tengok awak tak faham. Bukan saya tak faham. Contoh. Jangan pula apabila kita ni kuat duk lekung. Bila orang tawar dialog kita pun, saya atas nasihat guru-guru saya tak mahulah terima dialog ni. Saya mengikut guru-guru saya, habib saya. Mengelak. Habib awak memang tak buat kekeliruan. Macam Habib Omar. Dia tak pernah serai Wahabi. Tak pernah. Cari video Habib Omar serai Wahabi. Ada tak? Tak ada. Bukan tarik dia serai Wahabi. Bukan. Tarik dia ajar orang kenal Tuhan. Kasih ke Rasulullah. Gitu. Gitu lah. Tak ada Wahabi. Tak ada. Itu tarik Habib Omar. Maka sebab tu Habib Omar tidak berdebat dengan Wahabi. Tak ada. Jadi kalau kita ikut tarik Habib Omar, kita tak boleh lawan Wahabi ni. Tak boleh serai Wahabi. Biar Wahabi serai kita. Habib Omar apa tak kata? Bapak musyrik. Kafir. Kuburium, penyembah kubur. Macam-macam dok kata Habib Omar. Habib Omar lawan tak? Tak. Habib Omar senyap. Biar nak kata berapa? Itu ni. Yang penting kita tahu kita buat amal ni, kita tidak musyrik, kita tidak sembah kubur. Kita tawassul, kita tabarruk, bukan kita menyembah orang dalam kubur dah. Gitu ya.
Tak ada faedah dia nak berdebat. Tinggal. Kalam mala ya'ni. Nah, mala yu'nihi. Perkara yang berdebat tu bagi Habib Omar, perkara yang tidak ada manfaat. Yang berdebat pun lama lah mana dah kau berdebat. Itu manhaj Habib Omar. Tak boleh semua orang lagu tu. Nah, kena ada orang hok. Yang main bola ni bukan semua penyerai belakang. Lepas tu back siapa yang jaga. Keeper pun tak ada. Nah, ada back tak apa dak tu ni. Dia berlawan ni supaya main bola. Nah, ada penyerai. Nah. Dia tak boleh sorang dia. Dia lah penyerai, dia lah back, dia lah goalkeeper pun dia berlaku. Mampu dia. Nah, dia berlawan bergocoh ni dia kena ada tim dia ada tu ni. Oh ni cara orang berlawan, cara orang back, oh ni cara goalkeeper ada tu ni. Tu kena ada cara dia. Jadi kalau kita tu penyerai kena serang sungguh kan. Nah, kita je serang gom. Lawan Wahabi. Nah. Wahabi ini sesak kok mana? Begini. Fuad Wahabi kata, kami tak sesak, kami nak berdebat dengan awak. Mari kita berdebat. Baru tu. Iqamatul hujjah wa ibtali syubhah. Nah, macam Asri Sabri tu dia kata, akidah Asy'ariyah ni kufrun akbar. Kafir, kufur yang sangat besar. Ni akidah kita dak mengaji sifat 20 ni Asy'ariyah ni. Nah, kufur yang sangat besar. Mari kita berhujah. Kok kufur kok besar mana? Kok mana boleh jatuh kufur kok besar ni? Ramai mana ulama muhaddisin, fuqaha, mutakallimin, nah, mufassirin yang akidahnya ikut Asy'ariyah. Patu kufur belaka tu kafir, pakai bergerak Islam. Nak tahu juga kufur sebab apa? Sebab apa kufur tu? Ada. Siapa lah ni tak sahut debat. Nah, yuk senyap atas surat dah. Tak sahut debat. Jadi memang agama ni agama yang qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Wak mari hujahmu kalau mu dakwa kamu tu benar. Jangan kita dakwa kita benar, lepas tu kita tak senyap, tak nak hujah. Hujahlah. Kalau kita benar, tak ada masalah. Kebenaran itu milik Allah Taala. Nah, takdir kata, tak sebenar hak kita. Kita kena tarik balik, tarik handbrake. Salah kita kena tarik handbrake. Nah, tu lagu tu. Habis itu. Tu. Jangan kita ikut tok guru kita ni pada pihak ni kita tak seikut. Jangan. Pilih-pilih. Bab lawan Wahabi kita tak ikut tok guru kita. Tapi bab debat dengan Wahabi kita pun ikut tok guru kita. Tok guru saya tak debat dengan Wahabi. Tak boleh gitu. Nah, tak boleh gitu. Tu jangan. Sahut dialog. Tu betul. Kalau tidak sahut dialog pun beri penerangan. Kalau tidak kak, tarik balik, minta maaf. Salah. Hamba salah. Tak ada masalah. Salah tu memang sifat manusia. Nah, al-insan la yakhlu 'anil khata' wan nisyan. Manusia tu tak sunyi daripada salah dan lupa. Biasa dia dah. Nah, hamba tu dulu penuh video lama dah. Zaman hamba duduk dengan Asam Jawa lagi. Dengan Ustaz Zamiha Asam Jawa dulu. Ni. Zaman hamba duduk dengan dia lagi. Ada satu video tu hamba disuruh untuk kritik Dr. Zaimi. Lorak ni atas kereta ni. Nemawi dalil ke apa tak ada nak cek ke apa. Bedah dalam ngajar. Salah hubung-hubung. Beberapa tahun kemudian dah tu. Zaman mula-mula PKP, orang tak ada buat kerja mana. Mula ngecek YouTube orang tu. Dia mau potong. Hak kritik bukan sealireh orang lain. Wahabi juga kritik. Orang kata, Wahabi berdamu ni. Tengok ada video ya, takut WhatsApp. Kita pun tengok. Cek balik. Salah sungguh. Astaghfirullahalazim. Peki buat video. Pengumuman. Tuan-tuan, apa saya bersyarah dalam video tu gitu gini, itu salah, tak betul. Hadis ni riwayat sekian-sekian dan bacaannya begini-begini. Hamba salah menakal, salah baca. Dua-dua salah. Wallahu a'lam. Minta maaf. Jangan ikut hak tu. Ikut hak betul. Karena al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Kebenaran itulah yang patut diikut, bukan orang. Tak rela hamba orang ikut hamba salah. Tak boleh mengaku salah. Kena betul juga. Kok mana? Orang duk ikut hamba dah kita. Mana boleh gitu? Akhirat esok orang mana kita nak tanggungjawab? Tu lagu tu. Habis. Jadi guru
yang baik, tokoh yang baik, itu membuatkan pengikutnya tu mengikut kebenaran yang dia bawa. Ataupun kebenaran itu tidak ada di dia tapi di orang lain, tetap disuruh orang ikut kebenaran. Jangan ikut orang salah dia, jangan ikut orang salah hamba. Nah, kalau salah hamba biasa manusia minta maaf. Pelik apa? Orang kata, ustaz apa salah mengajar? Ustaz lah. Kalau Nabi tu baru tak boleh salah. Ustaz pasal dia lah salah ada. Kata ni, gapo, tak cek, tak semok dulu. Angin muda semangat nak bedau ke. Nah, tengok. Tu. Tapi kita tak boleh nak buat kerah, awak tak tahu biar salah pun apa pergi. Nah, umat di bawah ni pening. Hak mana nak betul ni? Nampak macam alim kau ustaz ni. Ngajar, tapi orang ni kata salah. Aku tak kira nak ikut hak ni juga. Padahal salah tu. Siap kita akhirat esok. Jangan jujur. Salah saya mengajar tu. Saya minta maaf banyak-banyak. Jangan ikut tu. Ikut betul. Apa? Nah, kita sayang anak murid kita. Jangan ikut salah. Ikut betul. Tu baru sayang anak murid kita. Bukan sayang ke diri kita. Diri kita ni tak apa orang tengok hina, jijik, menggodok hina dah. Dalam perut ada tahi, ada nano, ada dano, ada darah. Tak hina apa? Tak ada boleh apa orang nak hina-hina gi, tak ada masalah. Tak pendek umur, tak kurang rezeki. Nah, hak penting royak benda kebenaran. Qulil haq walau kana ala nafsika. Qulil haq walau kana murran. Qulil haq. Nah, kata benda hak sebenar walau pahit. Kata benda sebenar Nabi kata walau kena atas batas tubuhmu. Kata benda hak sebenar tidak memendekkan umur, tidak mengurangkan rezeki. Cukup. Selesai. Itu manhaj ahli sunnah wal jamaah. Bukan manhaj ahli sunnah wal jamaah ni macam orang parti politik. Bukan. Mana ustaz bedah, ustaz kita juga tu. Ni fuak kita tak boleh bedah. Ingat kau ni PN, BN, MMN. Kau gapo? Ni akidah ni. Ni agama. Manhajnya kena jelas. Nah, dia bukan macam parti politik. Parti politik tak apalah. Fuak kita. Ni. Jangan bawa fuak kita ni. Tu cara orang asabiah, orang parti politik. Nah, ahli sunnah wal jamaah tu bukan persatuan, pertubuhan, parti, bukan. Kebenaran. Maka dia bukan fuak-fuak. Tak ni? Bukan fuak-fuak dah. Tu kita tak suka lah tengok duk balah ustaz sama ustaz ahli sunnah. Sama ustaz ahli sunnah bukan balah. Kau dah salah kita kena kritik. Kritik dah secara berdepan-depan. Dah bunyak ke belum cara live di Facebook, cara tegur di laman sosial tu orang tak kecek secara depan-depan. Cara susah-susah, cara WhatsApp, cara hello calling. Selesai dah buat benda tu baru bedil lah Facebook tu. Nah, tu lagu tu dah. Bukan bedil dulu baru selesai. Dah. Susah dulu. Nah, susah dulu. Huha dulu. Susah dulu. Tarik Nah, tak no tu, tak betul tu. Untuk tolong tarik Atau tak terima dialog. Nah, tu lagu tu dah. Habis itu. Jadi tak perlu malu kalau kita salah. Kerana kita manusia memang melakukan salah. Melainkan kita ni Nabi. Baru tak boleh salah. Melainkan kita ni Nabi. Nabi Ahmad Faiz Hafizuddin. Sudahlah. Tak boleh ngaku salah dah saya ni. Kerana saya Nabi dah tu ni. Nabi maksum. Tak boleh ngaku salah. Dah saya tidak Nabi. Pasti dia salah. Dan sebaik-baik orang yang melakukan salah, taubat dengan Allah Ta'ala. Tobat dengan makhluk Tuhan. Kalau orang panggil dosa tu bersangkut paut dengan orang. Mengajar ni bersangkut paut dengan orang. Bukan duk mengajar tu. Mengajar orang kan ni. Nah, orang salah faham dengan sebab kita mengajar, kita hurai, kita syarah. Dosa dengan orang tu. Kita kena betul balik. Oyak balik ke orang. Tak betul yang mengajar itu tu. Tarik balik. Tak betul. Hak betulnya gini. Tak ada. Tu anak murid yang orang panggil apa? Anak murid yang betul-betul orang panggil tahu nilai, dia akan tahu, tok guru aku ni jujur. Tok guru aku ni amanah dengan ilmu. Siqatun, boleh dipercayai kalau begini. Gitu. Nah, mereka anak murid tu perut bedak yang memang busuk dia azhali lagi. Tak ada arah lah. Alah dah aku mengajar tok guru ni gila salah mengajar. Salah pun dia betul dah, dia minta maaf dah. Mu nak cari siapa? Malaikat Jibril yang mengajarmu buat betul belaka. Mu nabi lah pulaknya. Itu lagu tu habis itu. Habis.
maka sabitlah, yakinlah, kejaplah dalam hati kita, cerdik, fatanah mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan apabila sabit, kejap, yakin dalam hati kita, ia sifat fatanah. Tu gitu. Ia sifat fatanah. Bagi Rasul alaihi wassalatu wassalam, mustahilah dengan makna istihalah. Mustahilah ini istihalah lah. Terjemah Melayunya, tentu tidaklah bodohnya Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tu natijah yang terakhir kita nak ambilnya apa? Mesti Rasul tu fatanah, tentu tidak dia baladah. Mesti Rasul tu cerdik, bijak, laksana, tentu tidak mereka itu bodonggo. Dalilnya mana tadi? Kalau mereka tidak bersifat dengan cerdik laksana, tentu dia bodonggo. Kalau bodonggo, tentu tak boleh berhujah. Ibtalus syubhah wa iqamatil hujjah alal mu'tarid. Sedekap perkara tersebut, kisah-kisahnya mutawatir sampai pada kita dalam Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tolak khabar mutawatir ni bangang, bodoh dah tu ni. Itu lagu tu. Takkan kita nak jadi bodoh ke? Tentu tidak. Mesti mereka fatanah, tentu tidak mereka baladah. Habis itu. Kemudian kata dianya, dan harus pada hak segala anbiya dan rusul alaihi mussalatu wassalam, oleh tu fa'il bagi harus, oleh segala sifat manusia yang tiada mengurangkan qadar mereka itu. Kalau dalam Arab dia panggil tu al-a'radul basyariyah. Ini panjang kita ke bahas mula pula. Kenapa? Ulama-ulama tauhid, ulama-ulama usuluddin, ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita bila membicarakan sifat haruh pada diri anbiya mursalin, Rasul alaihi wassalatu wassalam, dia tak kata sebenarnya sifatul basyariyah. Ni sifat, segala sifat ni terjemuh daripada al-a'rad dah, al-a'radul basyariyah. Ini ada orang panggil faedahnya to be continue, wallahu a'lam. Tapi rasa nak panjang lagi sebab malam ni tak ada wakian katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.